Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Roaiba Yazani binti Tengah selaku pembimbing bagi subjek anatomi dan fisiologi manusia. Baiklah, pada hari ini kami akan membentangkan tugasan rancangan pengajaran harian yaitu yang bertajuk sistem saraf. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan, yaitu saya sendiri sebagai wakil kumpulan kami bernama Muhammad Izlan Zulfazli bin Osman, memegang kad nombor metrik di 2020109500. Seterusnya adalah Nurul Azmira binti Rosmin, dan akhir sekali adalah Amirul Hakimi bin Malin. Pada fasa pengenalan, guru akan menyediakan satu aktiviti yang tidak kurang daripada 5 menit, yaitu aktiviti menyentuh cerik panas. Pada organisasi guru menyediakan satu cerik yang panas untuk murid menyentuh cerik tersebut. Kemudian guru akan menanya soalan kepada pelajar mengenai apa tindak balas mereka setelah menyentuh cerik terpanas tersebut. Bagi organisasi murid pula, diminta 2 pelajar perempuan dan 2 pelajar lelaki secara sukarela untuk menyentuh cerik panas tersebut serta memberi reaksi atau tindak balas selepas menyentuh cerik tersebut. Seterusnya adalah fasa perkembangan. Guru akan menyediakan satu aktiviti yaitu gallery walk. Aktiviti ini merupakan aktiviti berkumpulan dan setiap kumpulan akan membentangkan tajuk mereka masing-masing kepada kumpulan lain. Sebelum memulakan aktiviti ini, guru akan memberikan maklumat pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dapat mengadaptasi dan belajar sebelum memulakan aktiviti tersebut. Bagi organisasi kelas, murid secara berkumpulan diberikan tugas dan menyiapkannya dalam bentuk kertas sebak, kemudian menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh kumpulan lain. Kemudian murid daripada kumpulan lain akan memberikan komen tentang hasil kerja kumpulan yang lain pada stiker note dan menampal pada hasil kerja tersebut. Bagi organisasi guru membagikan kepada 3 kumpulan, manakala 2 kumpulan mempunyai 8 ahli kumpulan dan 1 kumpulan pula memiliki 9 orang ahli kumpulan daripada 25 murid. Guru mengarahkan setiap kumpulan membentang berkenaan penerangan fungsi sistem saraf pusat, fungsi sistem saraf periferi, dan perbezaan antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Dan alat bantu mengajar mereka adalah kertas sebak, marker pen, stiker note, dan buku teks. Oke, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan aktiviti yang kedua dalam fasa perkembangan, yaitu aktiviti melakar peta eating. Aktiviti ini berjalan selama 25 menit. Maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah melalui subtopik 4.2, yaitu fungsi sistem saraf, yang mana murid dikehendaki menyatakan fungsi-fungsi dalam sistem saraf secara lengkap dan jelas. Seterusnya dalam organisasi kelas dibahagikan kepada 2, yaitu organisasi murid dan juga organisasi guru. Dalam organisasi murid menggunakan peta eating sebagai alat untuk menjana idea. Murid juga menggunakannya untuk membuat sesuatu persembahan hasil kerja dalam bentuk grafik, mengikut kreativiti pelajar. Pelajar diberi masa selama 5 menit untuk membuat peta eating tentang fungsi sistem saraf tersebut. Dalam organisasi guru mengarahkan setiap murid untuk membina peta eating yang berbentuk grafik mengikut kreativiti murid mengenai fungsi sistem saraf. Guru akan memilih 5 orang murid secara nawak untuk membentangkan hasil kerja mereka kepada rakan sekelas. Seterusnya, alat bantu mengajar ABM atau bahan bantu belajar BBM yang digunakan dalam aktiviti ini adalah kertas A4 dan juga pen berwarna. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan aktiviti yang ketiga dalam fasa perkembangan, yaitu aktiviti hot seat. Aktiviti ini berjalan selama 30 menit. Maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah melalui subtopik 4.3, yaitu struktur neuron, yang mana murid dikehendaki menamakan struktur neuron. Yang kedua, murid dikehendaki menjelaskan fungsi dendrit, akson, dan badan sel. Dan yang ketiga adalah murid dikehendaki menjelaskan urutan proses dalam sistem saraf apabila menerima rangsangan. Seterusnya, dalam organisasi kelas. Organisasi kelas ini dibagikan kepada 2, yaitu organisasi murid dan juga organisasi guru. Dalam organisasi murid, aktiviti susulan selepas murid membuat bacaan dan kajian secara individu atau berkumpulan. Seorang murid akan duduk di kursi yang disediakan dan menjadi pakar ataupun watak. Pakar atau watak ini akan menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh murid lain.
Pelajar diberi masa selama 15 menit untuk bersoal jawab tentang subtopik struktur neuron. Dalam organisasi guru, guru memberi masa selama 5 menit untuk murid memahami dan bertanya kepada guru mengenai subtopik struktur neuron, fungsi dendrit, akson, dan badan sel, serta menghafal urutan proses dalam sistem saraf apabila menerima rangsangan. Seterusnya, alat bantu mengajar ABM ataupun bahan bantu belajar BBM yang digunakan dalam aktiviti ini adalah buku teks. Seterusnya, aktiviti keempat adalah aktiviti showdown yang dijalankan selama 30 menit. Berikut merupakan maklumat pengajaran dan pembelajaran. Dalam aktiviti ini akan terlibat subtodul, synapse, dan transmisi impuls, yaitu 4.4 dan 4.5, yaitu persimpangan saraf otot. Dalam aktiviti ini, murid dikehendaki menerangkan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron, dan murid dikehendaki menerangkan proses transmisi impuls dari neuron ke otot rangka. Organisasi kelas. Yang pertama, organisasi murid. Setiap ahli pasukan menulis satu jawaban atau penyelesaian kepada masalah. Pada masa yang ditetapkan, semua murid menunjukkan jawaban secara serentak. Setiap ahli membetulkan dan mengukuhkan jawaban rakan mengenai proses transmisi impuls dari neuron ke neuron dan dari neuron ke otot rangka. Pelajar diberi masa selama 30 menit untuk menyiapkan tugasan tersebut. Organisasi guru pula, guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. Kemudian, dalam aktiviti ini, guru akan mengajukan soalan tentang proses transmisi impuls dari neuron ke neuron dan proses transmisi impuls dari neuron ke otot rangka kepada setiap kumpulan. Seterusnya, guru menentukan masa untuk murid menjawab soalan dan apabila masa tersebut tamat, guru meminta murid untuk menunjukkan jawaban mereka dengan serentak. Alat bantu mengajar dalam aktiviti ini adalah kertas A4 dan juga marker pen. Oke, baik. Yang seterusnya adalah fasa ketiga, yaitu fasa penilaian. Guru akan menyediakan 2 aktiviti, yang mana aktiviti ini adalah menjawab soalan secara online dan juga secara offline. Aktiviti yang pertama, murid dikehendaki menjawab soalan secara online dan murid diperuntukkan selama 10 menit untuk menjawab soalan tersebut. Arahan, soalan online akan diberikan kepada pelajar pada luar masa kelas apabila murid telah tiba di rumah masing-masing. Murid digalakkan untuk menjawab kuis tersebut di laptop atau telepon bimbit masing-masing. Guru akan mengadakan kuis secara online melalui aplikasi Quizizz. Kuis ini dijalankan mengikut masa yang ditetapkan oleh guru, yaitu selama 10 menit. Pelajar perlu memuat turun aplikasi Quizizz sebelum aktiviti dimulakan. Link Quizizz ini akan diberikan dalam grup WhatsApp agar pelajar mengetahui tentang adanya kuis ini selepas sesi PDP dalam kelas. Oke, baik, yang seterusnya adalah aktiviti yang kedua, yaitu menjawab soalan secara offline. Murid diperuntukkan masa selama 20 menit untuk menjawab soalan tersebut. Arahan, pelajar akan diberi soalan selepas sahaja penerangan diberikan oleh guru semasa dalam kelas. Guru akan menyebut soalan dan murid akan menyalin soalan. Soalan-soalan ini adalah berdasarkan soalan taksonomi Bloom, yang mana yang pertama adalah aras pengetahuan, yang kedua aras memahami, yang ketiga aras mengaplikasi, yang keempat aras menganalisis, yang kelima aras sintesis, dan aras yang keenam adalah aras penilaian. Dalam aras pengetahuan, soalannya adalah yang pertama, namakan pi, nyatakan fungsi pi. Soalannya dalam aras memahami adalah bincangkan fungsi dendrit, akson, dan badan sel. Soalan dalam aras mengaplikasi yang pertama membezakan sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Yang kedua, menerangkan proses transmisi impuls dari neuron ke neuron. Soalan dalam aras yang keempat adalah menerangkan proses transmisi impuls dari neuron ke otot rangka. Soalan dalam aras sintesis, gambar raja di bawah menunjukkan seorang pemain bola lisut sedang coba untuk menangkap bola. Rumuskan, apakah yang akan berlaku kepada pemain itu jika neuron eferen rusak akibat suatu kecederaan?
Dan soalan yang terakhir dalam aras penilaian yaitu cadangkan bagaimana tindakan refleks berfungsi untuk mengelakkan kecederaan. Pada bahagian penutup ini, terdapat komponen dan kriteria kemahiran penutup. Yang pertama, perkaitan kognitif, iaitu membuat rumusan, mengulangi isi-isi penting, menjalankan aktiviti penilaian, mencadangkan aktiviti susulan serta menjalankan aktiviti pengukuhan. Seterusnya, perkaitan sosial. Sosial iaitu menimbulkan perasaan pencapaian pelajar seperti membuat nota yang kreatif, membentuk penugahan positif, iaitu memberi hadiah kepada pelajar yang mendapat markah tinggi dalam menjawab kuis. Seterusnya, mewujudkan perasaan ingin tahu dengan menggalakkan pelajar untuk bertanya bagi mengetahui tahap kefahaman pelajar. Seterusnya, memotivasikan perasaan ingin belajar, itu melaksanakan berbagai aktiviti yang menarik seperti tontonan video sebelum sesi pembelajaran bermula. Terakhir, mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang. Itu murid membuat pembelajaran diri mengenai tajuk pembelajaran yang baru. Oke, yang terakhir sekali adalah refleksi, di mana refleksi ini kelemahan yang dikenal pasti terdapat 3 orang pelajar yang tidak dapat memahami dan mengalami kesukaran dalam topik 4.4 yaitu sinaps dan transmisi impuls dan 4.5 persimpangan otot. Bagi aktiviti penuguhan, guru akan kerap mengadakan sesi soal jawab secara rawak agar murid dapat membiasakan diri untuk menjawab soalan secara rawak berkaitan topik yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran. Bagi aktiviti susulan pula, aktiviti susulan ini adalah khusus kepada pelajar yang tidak dapat memahami dan mengalami kesukaran, yaitu membuat kelas tambahan khas bagi pelajar yang lemah dan sukar memahami berkaitan topik yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran, serta menggalakkan pelajar lain untuk turut serta jika ingin mengikuti kelas tambahan tersebut. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.